Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Doria Rachel akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan tekanan pasca trauma. Dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD merupakan penyakit mental yang terjadi setelah seseorang itu mengalami atau menyaksikan kejadian traumatik. Adalah normal untuk semua orang merasa takut, sedih, marah atau terganggu setelah sesuatu kejadian traumatik. Walau bagaimanapun, untuk kebanyakan orang, memori trauma ini akan beransur pudar dalam perjalanan masa setelah beberapa minggu atau bulan. Namun, bagi segelintir orang pula, memori trauma ini kembali menghantui mereka secara ekstrim sehingga menjejaskan kehidupan. Aku dah teman kau. Aku dah penat, jadi aku lapar lah. Jom kita pergi makan. Weh, kita baru lepas pergi makan tadi tau. Takkan dah kebulu kot. Alah, jomlah. Kita makan sushi nak? Nak? Jomlah. Jom. Selera kau bukan main Yelah, jom. Bolehlah belanja. Kau belanja. Kau lah. Jomlah. Kenapa ni? Nisa, kenapa ni? Weh, bangunlah. Nisa, kau kenapa? Jom. Motor tu lalu je tadi. Nisa, bangun. Jom, bangun. Kenapa duduk kat sini? Kenapa? Motor tu lalu je lah tadi. Dah fikir sangat. Minum air ni. Dah. Sabar tau. Dah. Pergi naik. Lihat. Gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD terjadi setelah seseorang itu berpengalaman melalui kejadian ngeri mengancam nyawa seperti jenayah keganasan, bencana alam, kemalangan ataupun serangan seksual. Walaupun kejadian traumatik itu berupa sejarah masa silam, namun apabila seseorang itu berdepan dengan situasi berkarakteristik sama, ia boleh mencetus kembali memori trauma yang hilang. Secara ringkasnya PTSD boleh terjadi
terjadi apabila seseorang itu mengalami atau menyaksikan kejadian atau peristiwa yang traumatik. Contoh kejadian traumatik termasuklah kejadian yang boleh mengancam atau memudaratkan keselamatan seseorang itu. Contohnya ialah seperti kemalangan, peperangan ataupun serangan fizikal seperti dirompak atau serangan seksual seperti dirogol ataupun penderaan seperti penderaan kanak-kanak atau child abuse. Tetapi dari segi maksud traumatik itu terpulanglah kepada individu itu, persepsi mereka sama ada mereka boleh mengatasi kejadian tersebut. Tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatik itu akan dapat PTSD. Memang reaksi normal untuk seseorang itu mengalami rasa takut, rasa resah, rasa marah ataupun rasa bersalah. Tetapi apabila simptom ini berterusan dan mengganggu kehidupan seharian, mengganggu hubungan mereka dengan orang lain atau menjejaskan cara mereka membuat kerja ataupun mengganggu aspek harian mereka yang lain, ini sudah menjadi problematik atau masalah. Dari segi diagnosis, simptom ini mesti berlaku sekurang-kurangnya beberapa minggu selepas kejadian traumatik tersebut. Dan simptom ini mesti berterusan sekurang-kurangnya sebulan. Kalau mereka mengalami simptom-simptom ini, lebih baik mereka meminta bantuan sama ada dari rakan atau keluarga ataupun dari pakar kesihatan psikiatris seperti psikiatris atau psikologis. Definisi traumatik tidak sama untuk semua orang. Ia berbeza-beza bergantung kepada keupayaan mental individu. Gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD berkait rapat dengan bagaimana seseorang itu memproses secara mental setelah mengalami atau menyaksikan sesuatu kejadian traumatik. Kebanyakan orang tidak mengalaminya. Bagi yang mengalami PTSD, mereka memerlukan pertolongan daripada orang di sekeliling mereka. Lisa, kenapa ni? Ya Allah, Lisa, kenapa? Bagi tahu aku. Aku takut. Apa? Aku takut. Aku takut lelaki tu. Lelaki tu. Lisa, benda tak ada apa-apa pun. Lagipun dah sebulan kejadian tu. Aku teringat. Aku pernah kena ragut. Aku takut. Lisa, ya Allah. Kau pernah kena ragut? Beritahu aku. Individu yang menderita gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD sememangnya sukar menjalani kehidupan secara normal. Simptom-simptom PTSD boleh mengganggu perhubungan, kerjaya dan pelbagai aspek aktiviti hidup yang penting. PTSD boleh terjadi dalam bentuk mimpi ngeri, imbas kembali, kebimbangan ekstrim atau pemikiran terganggu. Simptom utama dalam diagnosis PTSD ialah re-experiencing ataupun mengembali semula kejadian traumatik tersebut. Mereka mungkin dapat ingatan atau memory mengenai kejadian tersebut walaupun mereka tidak mahu memikirkan pasal kejadian tersebut. Simptom ini kadang-kadang mereka mengalaminya seumpama kejadian tersebut berlaku sekali lagi walaupun dia sudah berlaku pada masa yang lalu.
Ini dikenali sebagai imbas kembali ataupun flashback. Simptom PTSD yang lain yang utama ialah simptom yang avoidance atau mereka akan mengelak situasi-situasi yang boleh mencetus memori pasal kejadian tersebut. Contohnya mengelak orang tertentu ataupun tempat atau situasi tertentu. Kalau seseorang itu baru ada kemalangan jalan raya, mungkin mereka susah nak masuk kereta selepas itu sebab mereka rasa takut. Ada juga yang mengalami increased arousal atau rangsangan mereka meningkat. Ini di mana emosi mereka memang terlalu lampau, seperti mana mereka menjadi lebih marah atau lebih takut. Mereka mungkin menjadi lebih reserve, tak nak keluar sebab mereka paranoia. Segala emosi mereka memang suka dikawal. Mereka mungkin terasa lebih berjaga-jaga, berwaspada. Mungkin ada yang senang rasa terkejut ataupun mungkin tidur mereka pun diganggu sebab memikirkan pasal kejadian tersebut. Simptom gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD dibahagikan kepada 4 kategori utama. Pertama, menghidupkan kembali. Individu yang mengalami PTSD akan menghidupkan kembali peristiwa traumatik yang dilalui secara berulang kali dalam pemikiran atau ingatan mereka, sama ada melalui imbas balik, halusinasi ataupun mimpi buruk. Kedua, pengelakan. Individu yang mengalami PTSD akan mengelakkan diri daripada orang lain, tempat maupun situasi yang boleh mencetus ingatan terhadap kejadian traumatik yang dialami. Ketiga, peningkatan rangsangan. Individu yang mengalami PTSD boleh menzahirkan emosi berlebihan, termasuk meluahkan kasih sayang ataupun kemarahan. Mereka juga mengalami kesukaran tidur dan mudah terganggu. Dan keempat, kognisi dan mood negatif. Ia merujuk kepada pemikiran dan perasaan berhubung rasa bersalah, kerenggangan perhubungan dan kenangan peristiwa traumatik secara keterlaluan. Mereka mungkin juga mengalami simptom-simptom anxiety, rasa berdebar-debar, sesak nafas, ada yang sampai berpeluh, ada yang sampai rasa sangat tegang. Ini simptom-simptom fizikal anxiety yang mungkin dialami oleh seseorang yang ada PTSD. Simptom PTSD di kalangan kanak-kanak berbeza daripada dewasa. Perubahan dari segi tingkah laku ialah paling ketara. Mungkin dulu mereka dengar cakap orang tua, sekarang dia tidak menghormati orang tua ataupun senang marah dan baling-baling barang ke. Ada juga perubahan dari segi mereka berhenti bercakap atau membisu, dalam istilah Englishnya they become mute. Ada juga yang kanak-kanak yang tak boleh lepas daripada orang dewasa macam ibu atau ayah mereka. Kalau tidak, mereka akan rasa takut teramat sangat. Ada juga yang mungkin ada perubahan lain seperti walaupun mereka tahu menggunakan toilet, mereka mungkin terkencing dalam katil. Semua simptom-simptom yang dijelaskan tadi semua mengarah kepada potensi kanak-kanak ini ada PTSD. Sesiapa sahaja boleh mengalami gangguan tekanan pasca trauma tanpa mengira usia dan jantina. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan kaum wanita berisiko lebih tinggi berbanding kaum lelaki. Senario ini berkemungkinan berkait rapat dengan bentuk trauma yang lebih kerap dialami wanita berbanding lelaki. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko gangguan mental ini dan sebahagiannya di luar kawalan seseorang. Kita dengar apa kata pakar.
Apakah di antara faktor risiko seseorang itu boleh mendapat PTSD? Golongan orang yang paling subjektif to PTSD, yang paling senang dapat PTSD, mungkin ada sejarah kisah yang lama yang traumatik. Jika orang itu pernah mengalami bencana alam sebelum ni atau kemalangan, so perkara yang traumatik sekarang boleh mengakibatkan perasaan ini keluar sekali lagi. Kalau orang ada sejarah kecederaan, mereka juga akan menjadi lebih kerap mengalami PTSD kerana mereka seringkali di dalam pressure. So ini akan mengakibatkan mereka tidak dapat mengawal emosi mereka sendiri. Apa yang kita tahu, mungkin wanita lebih terkesan dengan PTSD daripada lelaki dalam nisbah 3:1. Selain daripada itu, kalau mereka ada penyakit mental yang lain seperti kemurungan, depression atau anxiety, ini meningkatkan risiko mereka mendapat PTSD. Sebarang situasi yang traumatik pada amnya boleh mengakibatkan PTSD, tetapi tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatik yang sama akan dapat PTSD. PTSD kemungkinan besar adalah kerana interaksi oleh faktor-faktor risiko dan faktor-faktor daya tahan atau resilience factors. Faktor-faktor risiko gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD termasuk peristiwa traumatik silam seperti kemalangan, bencana alam ataupun menjadi mangsa keganasan. Sejarah penderaan iaitu individu yang pernah mengalami penderaan emosi, fizikal dan seksual pada masa silam. Sejarah keluarga dengan PTSD atau depresi. Individu yang mempunyai keluarga dengan masalah gangguan mental ini lebih berisiko untuk turut mengalaminya. Sejarah penyalahgunaan bahan seperti dadah dan alkohol boleh mempengaruhi keupayaan seseorang untuk berdepan dengan stres tambahan akibat kejadian traumatik. Skill daya tindak yang lemah. Individu yang mempunyai daya tindak serta tahap fungsi psikologi yang lemah lebih berisiko mengalami PTSD kerana mereka sukar mengawal emosi setelah sesebuah kejadian traumatik. Dan kurang sokongan sosial. Kajian menunjukkan perhubungan keluarga dan sosial yang lemah boleh menyebabkan seseorang itu lebih mudah goyah apabila berdepan dengan stres kejadian trauma. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menganggarkan kira-kira 3.6% daripada penduduk dunia menderita gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD. Tahap kemudaratan PTSD dalam kalangan orang dewasa boleh menjadi pelbagai, daripada kemudaratan sederhana sehingga ke kritikal. PTSD jika dibiarkan tanpa rawatan boleh mengakibatkan pelbagai masalah mental lain, dan yang paling serius, ia boleh mencetus keinginan membunuh diri. Gangguan tekanan pasca trauma boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi, antaranya seperti kemurungan dan kebimbangan, gangguan pemakanan, pemikiran serta tindakan membunuh diri, dan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Dari segi penyalahgunaan bahan sama ada alkohol ataupun dadah, dia macam chicken or egg, mana satu dulu. Kadang-kadang individu yang ada simptom PTSD cuba mengelak rasa emosi negatif mereka atau rasa bersalah, atau cuba mengelak memikir pasal kejadian traumatik itu dengan mengubati diri mereka sendiri dengan mengguna alkohol atau dadah. Langkah pertama, pakar perubatan mengenal pasti gangguan tekanan pasca trauma secara tepat adalah dengan mengetahui sejarah terperinci trauma pesakit. Dan situasi ini sememangnya sangat mencabar bagi pesakit kerana mereka terpaksa menghidupkan semula pengalaman traumatik mereka. Sejarah trauma pesakit sebenarnya sangat penting bagi membolehkan diagnosis yang tepat dan seterusnya mencadangkan kaedah rawatan yang bersesuaian. Untuk diagnosis PTSD, tiada ujian yang khusus atau ujian
makmal yang boleh memberi diagnosis. Diagnosis selalunya dari penilaian seorang pakar kesihatan mental seperti psikiatris atau psikologis. Kaedah yang kami gunakan ialah temu ramah dengan individu tersebut. Kita boleh menilai simptom-simptom seperti yang dijelaskan tadi. Simptomnya mesti ada kriteria tertentu. Simptom-simptom itu mesti berlaku secara berterusan sekurang-kurangnya sebulan. Cara merawatnya yang paling utama ialah dari kaedah psikoterapi. Tetapi ada juga yang memerlukan kedua-duanya, psikoterapi dan ubat. Dari segi psikoterapi ialah bermakna rawatan secara psikologikal, iaitu trauma focus cognitive behavior therapy, di mana mereka melihat atau cuba mengubah corak pemikiran ataupun tingkah laku yang boleh mengakibatkan simptom itu berterusan. Kadang-kadang PTSD bukan masalah kamu seorang diri, tetapi sekeluarga. So ada terapi keluarga juga, di mana semua orang akan datang bersama untuk menolong kamu mengatasi masalah ini. Ubat yang sering kita gunakan ialah ubat antidepresan. Kita tahu ubat ini juga efektif dalam PTSD dari segi mengurangkan simptom-simptom anxiety dan kemurungan. Ubat tidur kalau dia ada masalah tidur. Saya rasa tak banyak orang tahu tentang PTSD atau mereka mungkin akan menganggap orang itu sebagai orang yang lemah atau membagi alasan yang mereka tak boleh datang ke event ke, tak boleh pergi kerja. Tetapi PTSD memang wujud. Semenjak pandemik, peningkatan kesedaran dalam masyarakat tentang kesihatan mental lebih meningkat. Tidak boleh dinafikan bahawa stigma itu wujud. Stigma ini wujud bukan saja di Malaysia tetapi di merata tempat di dunia. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.